الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وبعث مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini insya-Allah kita meneruskan kajian ilmu kita dalam syarah hakikat kehidupan. Dalam mentafsirkan kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Yakni bila bersandarkan kepada kebenaran, maka di sini kita akan lihat kebenaran ini akan mengatasi pertama, keadaan. Kedua, perasaan. Ketiga, kebenaran. Kebenaran akan berada di atas segala-galanya. Kita tak akan menuruti keadaan, malah kita akan mengawal keadaan. Kita tidak akan menuruti perasaan, malah kita akan menundukkan perasaan. Kita tidak akan dikuasai kebendaan, malah kita akan menguruskan kebendaan. Dalam kehidupan ini jemaah sekalian, kita akan terdedah dengan keadaan, perasaan, kebenaran tadi. Yang mana hari ini kalau kita lihat dalam situasi kehidupan kita, berkisar tentang keadaan susah dan senang. Itu keadaan. Dan itu adalah ujian kehidupan. Dan surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Syaitan yang bernyawa pasti akan mati dan akan diuji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah kita dikembalikan. Maka itu keadaan. Kehidupan kita akan berhadapan dengan keadaan yang hanya ada dua je sebenarnya keadaan. Keadaan buruk, keadaan baik, atau keadaan susah atau keadaan senang. Dan kalau kita tidak mendalami tentang kehidupan, tidak mentafsirkan kehidupan, mungkin barangkali kita sangka hidup ni kita hadapi saja dengan amalan kita. Sebagai contoh, kita beramal tetapi kita tidak faham tentang kehidupan. Akhirnya amalan yang kita lakukan itu kemungkinan akan terkait ataupun terikut-ikut dengan keadaan. Sebagai contoh, beramal hanya ketika senang ataupun beramal hanya ketika susah. Itu lebih makruf lah, lebih maklum. Time susah lah kita nak doa banyak-banyak. Time sakit lah kita nak doa banyak-banyak. Bila dah senang, dah sihat, jaranglah nak doa katanya, sebab dah sihat dah katanya. Tu kalau amalan tu. Bagai contoh, bila kita sakit, kita minta Allah sembuhkan. Tapi kalau dah sihat, jarang nak minta Allah sembuhkan, berikan kesembuhan, berikan kesihatan. Sedangkan Nabi SAW tu ajarkan doa kita, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu time sihat tu. Maka kalau keadaan itu kita tidak berhalusi, maka amalan itu bimbang-bimbang, terikut-ikut dengan keadaan. Bahkan contoh, datang bulan Ramadan, dalam diam tak diam kita tinggal sebulan lebih lagi ni nak masuk Rejab dah, Isra Mi'raj dah kejap lagi. Diam tak diam dah nak datang Ramadan dah. Kalau ikut keadaan, jadi apa? Jadi beramal ketika bulan Ramadan saja. Bahkan contoh amalan yang paling popular dalam bulan Ramadan ni, puasa tu dah maklum dah. Datang masjid. Datang masjid dan bulan Ramadan, baru rasa seronok. Tak ada bulan Ramadan, tak datang lah. Ataupun datang tapi tak seaktif, tak seistiqamah macam kita bulan Ramadan. Malam-malam kita boleh istiqamah kan. Malam-malam kita kalau ikut kan kerja. Yalah, walaupun ada yang shift malam, tapi bila tengok Ramadan, ramai yang tak kerja shift malam. Bermaksud malam tu dia tak adalah kerja ikut timing jadual yang seperti mana kerja pejabat ke. Dan di sini mungkin, dan maklum Malaysia kalau kerja pejabat petang balik lah. Kalau shift malam tu lain, tu cerita lain. Jadi dia datang imarahkan malam dia tu dengan rumah Allah, itu bukan Ramadan. Itu ikut keadaan. Kita bimbang, kita beramal ikut keadaan. Ataupun keadaan dia, time dia ada mood semangat, dia ikut keadaan. Time dia tak semangat, dia jadi malas. Ini pun ciri-ciri amalan yang terkait dengan ciri munafik. Hati-hati.
Time dia ramai orang dia rajin, time dia seorang datang dia malas. Ada ketika kita beramal mungkin kadang-kadang perasaan kita. Perasaan kita hari ini mungkin perasaan sedih. Perasaan. Kena sedih barulah kita cari amalan apa ustaz nak hilang kesedihan. Walau dari satu sudut pandang nampak macam betul. Tapi yang memimpin kita itu adalah perasaan kita. Malah kadang-kadang perasaan tu pula boleh menghancurkan balik amalan kita. Kita boleh istiqamah dengan segala amalan. Tiba-tiba Allah bagi ujian kita sebagai contoh, ada benda yang kita tak suka, mula tinggalkan amalan tersebut. Kita jadi fed up mungkin. Bagai contohlah amalan bagi seorang isteri kan. Seorang isteri itu dia berkata baik dengan suami dia. Itu pahala besar. Buat muka baik saja. Itu memang syariat. Seorang isteri, apabila ciri Nabi kata mafhum hadis, ciri isteri solah itu bila dilihat qurrata ayun, lihat penyejuk mata. Dia hadis tidak lihat pada suami, sebab dijadikan isteri untuk suami. But lelaki jadi dulu, baru perempuan. Ada purpose kejadian tu memang untuk lelaki. Dan lelaki pula memang akan menghargai wanita lah. Bayangkan dengan muka yang elok itu, tiba-tiba ada satu benda yang perasaan dia tak suka. Perasaan dia tak suka, dia tarik muka. Dia tarik muka tu dosa dah. Time okey dia senyum sempat telinga. Time tak okey dia tarik muka. Nampak? Itu kalau perasaan yang mengawal amalan dia. Memang kalau ikutkan layan suami ni macam mana keadaan, orang kata apa, tak ada kompromi. Kena buat yang terbaik. Tapi suami saya bukannya baik. Itu bukan soal dia baik tak baik, soalnya kena buat yang terbaik. Contoh. Tapi bila ada perasaan yang tak kena, kita mula berubah. Mungkin begitu juga kan kita sebagai lelaki atau suami, ataupun kita di tempat kerja. Bila kita ada sesuatu award ataupun sesuatu perkara yang bagi benefit, baru kita atas semangat. Perasaan kita gembira, ataupun baru dapat gaji, semangat. Bila dah ujung-ujung kita jadi Allah beratnya, jadi malah sebi-sebi kadang-kadang. Itu perasaan. Dan perasaan ni boleh menjadi ibarat api dalam sekam. Dia membakar dari dalam. Hati-hati, perasaan ni bahaya. Keadaan pun bahaya, perasaan pun bahaya. Malah kita apabila Islam itu datang adalah untuk mensejahterakan perasaan itu daripada kemelut-kemelut yang boleh merosakkan amalan. Begitu juga dengan kebendaan. Boleh jadi hari ini antara isu besar yang berlaku dalam umat manusia, khususan umat Nabi SAW, Nabi pun bersabda, mafhum hadis, inna likulli ummati fitnah, setiap umat ada fitnah, wa inna fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, cobaan. Cobaan ni ada, setiap umat ada cobaan dia. Cobaan umatku, kata Nabi SAW, adalah al-mal, harta. Dan ini terbukti ketika perang Uhud. Perang Uhud berlaku. Nabi ada cuma sekalian. Nabi ada. Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih dah. Setara Nabi ada, Nabi bagi orang kata apa, koman, bagi arahan dengan mulut Nabi sendiri, dengan batang tubuh badan Nabi sendiri yang mulia itu. Nabi kata, walau apa pun yang berlaku, jangan turun, jangan tinggalkan bukit ini, Bukit Ruman itu. Kalau kita pergi ziarah, kita pergi syuhada Uhud, ada 70 syuhada di situ. Antaranya Syahidus Syuhada, penghulu bagi segala syuhada tu pak saudara Nabi, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bayangkan Nabi kata jangan turun, nampak Syahidus Syuhada makam itu ada bukit tinggi sikit. Kalau Uhud di belakang tu, turun je mas sekalian. Bayangkan, kita akan diuji dengan kebendaan. Dan kebendaan ini memang ujian yang besar. Cobaan dan ujian. Dia ada dua perkataan, cobaan dan ujian. Kalau rujuk dalam surah Al-Anbiya 35 tadi, walana belukum, itu perkataan ujian. Dan bila dalam ujian tu ada subtopik dah. Kan, peperiksaan,
kan ada subjek-subjek yang kita akan duduki peperiksaan. Okay, subjek itu dinamakan fitnah, cobaan. Kita akan dicuba dengan apa? Tadi Allah kata apa dalam surah Al-Anbiya ayat 35? Dicuba dengan buruk dan baik. Hidup kita ni peperiksaan. Lepas tu setakat hari ni tak ada lagi orang seronok dengan peperiksaan kot. Walaupun resultnya kita menanti-nantikan. Sebab tu siapa yang tahu tentang kehidupan ni, memang dia akan sentiasa bersiap siaga. Itu perkataan. Sebab kita always, all the time dalam peperiksaan. Bila result kita keluar, syurga atau neraka, wa na'udzubillah min zalik. Itu result yang mendebarkan. Sekarang peperiksaan, memang ada orang yang boleh jawab peperiksaan, ada steady, dia senyum pakai telinga jawab, keluar awal lagi. Okey. Tapi dia belum lagi dapat markah keseluruhan. Setiap subjek tu dia boleh jawab. Setengah jam awal keluar. Ada 10 subjek. 10 subjek ambil, satu subjek jawab, senyum dah. Sebab dia bersiap sedia. Dia ulang kaji, dia mentelaah, dia merajaah, kan? Dia dengar ketika guru mengajar, dia dengar. Kemudian bila peperiksaan, lepas tu guru pula bagi soalan bocor pula tu. Bila jawab, senyum. Masa jawab 2 jam, keluar sejam setengah keluar dah. Sejam setengah keluar. Dah dapat result belum? Belum lagi. Sama lah kita diuji berulang kali. Perkara ni kena faham. Kita tak boleh nampak macam relax, tuan-tuan. Setengah orang tu nampak relax. Sebab ujian ada 2 bentuk. Ujian senang, ujian susah. Ujian baik, ujian buruk. Dan ujian buruk kita nampak sebagai contoh, sakit, tak ada duit. Dan ramai nak tengok sejauh mana kita faham ujian. Biasa kita akan bagi satu nasihat ataupun satu semangat. Sebagai contoh, kalau dia diuji susah, sabarlah banyak-banyak, susah ni ujian untuk kamu ni. Kalau tak ada duit, sabarlah tak ada duit sampai masa tak ada duit. Sekarang ni pernah tak orang jumpa kita? Atau kita sendiri memperingatkan anak-anak atau isteri kita, ketika sakit, ketika sihat, kita kata ini ujian untuk kamu. Pernah dengar? Kita dapat gaji awal bulan, dapat gaji ataupun naik pangkat atau dapat bonus, ini ujian untuk kamu. Memang kita akan say congratulations, tahniah, dapat promotion, naik pangkat, dapat tambah gaji. Tapi ramai yang melihat harta, keberadaannya, sihat dengan anugerahnya, ini ujian. Malah dia tak rasa risau pun. Sedangkan ujian sifatnya kena risau. Sebab tu ulama takut. Takut ni bukan langsung tak buat macam tadi peperiksaan. Memang jawab, tapi sebab dia prepared, dia bersedia, takut dia itu dengan buat persiapan, akhirnya dia boleh hadapi. Bukan dengan bila peperiksaan dia buat relax, dia buat tahu tak apa nak exam ni, okey, tiba datang masalah, jawab nanti. Ada orang time exam dia happy ke? Dia tak buat apa pun, dia peduli apa aku dia. Bila kita explain pasal kehidupan, susah senang ujian kita, dia kata apa? Tak apa, aku ada amalan. Belum tentu memang sekalian. Amalan ni ibarat adalah poin-poin ataupun apa yang kita lakukan, tapi kita tak boleh jawab lagi sebab kita tak tahu purpose. Contoh tuan-tuan, kita tengoklah ada masalah Quran, ada Quran. Berapa ramai bila kita baca Quran ni, dia boleh selesaikan masalah hidup dia dengan Al-Quran, atau dia baca saja Quran. Ni tamsil yang paling mudah nak faham. Hari-hari baca Quran, betul lah dia baca Quran. Betul lah, Allah lah Maha Pemurah, bagi pahala. Setiap baca satu huruf pahala. Alimun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Ni amalan, samalah macam kita berzikir, solat, semua amalan yang digunakan pahala. Tapi soalan dia, berapa banyak masalah kehidupan diselesaikan bersandarkan Al-Quran? Ataupun dia pergi balik pada keadaan perasaan. Itu keadaan.
Ini patutnya kita rujuk. Bagi contoh tadi kita buka dalam surah Al-Anbiya 35. Begitu juga tadi sebagai contoh tadi saya ada kelas ni, saya sambung belajar lagi kan. Kita belajar lagi tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan kalau boleh azam ni kerja juga. Tapi biar mati dalam menuntut ilmu tuan. Menuntut ilmu ni dia punya berkat dia, ya Allah, pahala ya Allah. Kenalah menuntut bukan mendengar minta maaf, bukan mendengar ilmu tau, menuntut ilmu. Kita ramai boleh jadi pendengar ilmu, belum tentu jadi penuntut ilmu. Penuntut ini dia akan menghayati, dia akan dobit, dia akan pastikan ilmunya dia dapat, dia amalkan. Itu penuntut. Menuntut macam orang bunyi, dia menuntut mana? Menuntut ni. Menuntut. Kalau bagi dengar mana? Aku dengar-dengar je orang. Nuntut lain. Dan tadi saya ada kelas dekat Kuala Kangsar tadi. Semua dalam perjalanan saya buat master kan. Tadi belajar orientalis. Dan nak final lah SEM 3. Final exam tu lah kelas last tadi. Tengah perjalanan lecturer kata kita buat online. Berhentilah tengah-tengah tu. Kelas fizikal. Tapi sebab tadi doktor kata tak apa kita buat online. Saya berhenti kat tengah dekat tapah ni. Pergi kat surau, duduk, buka laptop, buka handphone, live. Tak mana-mana pun. Patut petang ni ada kelas. Itulah qadarullah tadi kan Dr. Faizal dia cancel, dia kata kita buat minggu depan. Jadi semua kelas. Final saya cerita exam. Saya buat masa tapi ada exam. Buat tesis, buat exam paper ada 10 subjek. Ni subjek terakhir ni 2 subjek ni. Itu subjek tu jemaah sekalian punya banyak dengan tokoh-tokoh nak belajar. Tadi saya present tentang Nasif Joseph Daud ni, orientalis yang tafsir Al-Quran tuan. Al-Quran dia terjemahkan. Dia belajar bahasa Arab. Tadi kita present 2 orang. Apa nama Josel ni, nama-nama orang orientalis. Cerita tentang sejarah orientalis, tentang romantisme macam Islam, banyak. Okey, soalan dia, point dia, bila exam tetap kena dengar apa guru cakap. Okey, ni yang keluar, kamu tumpu yang kat sini. Saya akan tanya ni biografi setiap tokoh, saya akan tanya metodologi dia, akan kita akan tanya. Nampak? Kita tak boleh buat keras gitu je. Saya dengar, saya tahu. Tak je mas kalian. Walaupun kita dah duduk kelas tu, kita dah ni, tapi bila time exam dia jadi lain. Sama juga, walaupun kita beramal je mas sekalian, tapi time ujian datang, jangan terkejut, kita akan nampak kau ni macam tak beramal. Memang akan berlaku je mas sekalian. Mana solehah awak tu? Orang marah kita. Mana solehah awak? Tak ada solehah-solehahnya. Sekarang ni perasaan saya. Oh, marah pula isteri. Itu saya dengan Allah je. Oh, marah pula tu. Padahal time ujian lah yang penting. Ada kira kita belajar, sebab tu exam ni, sistem exam ni bagus. Cuma yang tak bagusnya bila kita jadikan dia sebagai KPI bahawa kita achieve satu level, dah berhenti kat situ. Tu tak bagus. Dapat A dah settle. Tak boleh. Sebab tu itu hanya perimeter saja. Patut dia buka lah satu ruang untuk kita lebih mengkaji. Patutnya begitu. Begitu je mas sekalian. Samalah dengan amalan. Kita beramal. Tapi kenapa ustaz bila ujian macam tak beramal rasanya? Soalannya adalah faham tak bab ujian tu? Tak faham. Tak faham tu lah gagal tu. Walaupunlah study ngapa satu buku, duk telan satu buku kan. Nak SPM ni anak-anak kita. Tak ditelannya buku tu. Kita akan tanya ulang kaji, buat latih tubi, tanya spot question mana, ulang kaji balik. Oh ya. Sama juga dengan kita beramal. Memanglah kita takkan duduk 24 jam keras kat sini mengaji zikir 85 juta kali. Itu ialah amalan lah. Tapi ingat bila gagal nanti silap bulan amalan tu akan jadi minus tu. Itu takut tu. Contohlah kita belajar kan. Kita belajar ni saya buat tamsil 2 hala mudah faham insya-Allah. Kita belajar 3 tahun. Examnya 2 jam je. Gagal ni 3 tahun tu macam tak ada apa. Ada ke orang kata belajar 3 tahun, exam 2 jam, 2 jam gagal, orang kata oh ni budak cerdik ni? Ada. Walaupun dia 3 tahun belajar, hari-hari ngadap muka tok guru. Ni nota ni tebal sampai macam ini. Tiba-tiba bila guru bagi exam 2 jam fail, adakah guru nak kata ini anak murid punya cemerlang? Ada.
Samalah kita beramal lama-lama, sekali Allah bagi satu ujian, gagal. Adakah Allah kata kita orang yang beramal? Silap hari bulan, di manakah amalan kita? Kau belajar tak belajar? Tu takut tu. Selama hari ni kau belajar tak belajar? Selama hari ni kau beramal ke tidak? Sedangkan sepatutnya amalan kita itu sepatutnya menjadi penguat di saat ujian. Macam kita tadi lah nak exam, apa yang kita dah belajar sepatutnya jadi supporting detail. Kita akan support. Oh, ni jawab kat sini, ni jawab kat sini. Rupanya kita tak faham tentang satu lagi terjemahan, iaitu ujian. Kehidupan. Sebab tu agama dan kehidupan. Berbalik pada kita tadi. Sebab itu yang ketiga tadi, kebendaan. Kebendaan ni ujian besar. Bukan ujian kecil cuma sekarang, sehingga Nabi SAW fokus dalam hadis itu, rawi Imam Ahmad dan Tirmizi mengatakan tadi, inna likulli ummatin fitnah, setiap umat ada fitnah, wa inna fitnah ummati al-mal. Purposely Nabi tekankan umat Nabi SAW, kita syukur Alhamdulillah kita jadi umat Nabi SAW. Syukur Alhamdulillah. Nabi Musa AS nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nampak? Nabi kita Alhamdulillah Allah hidupkan kita menjadi umat Nabi SAW. Dan Nabi kata umatku akan diuji harta. Dan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala meletakkan bahawa dalam bab harta dia ada satu penyakit yang sangat berbahaya, yakni cinta harta ataupun cinta dunia, hubbud dunia, atau dipanggil penyakit al-wahan. Dan kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahawa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia kepala bagi segala kejahatan. Allahu Akbar. Macam mana pula boleh jadi kepala segala kejahatan? Tak apa masalah saya pegang duit, bukan dosa pun. Jagi saya nak infak lah, jagi saya nak sedekah, jagi semua-semua ni semua pakai duit. Tahu kat mana silapnya sekalian? Apabila dia rasa mulia dengan harta, dia bukan mulia dengan Allah. Itu yang pertama. Berapa ramai merasakan mulia itu kerana brand. Lalu bila tidak ada brand, dia anggap sebagai bahasa pasar lekeh. Ni pakai baju apa ni, tak ada brand, lekeh no. Contoh. Nak pakai tak ada masalah. Allah takdirkan kita pun bawa tadi itu tu kemudahan kuda perang. Saya ini naik kuda perang, saya kuliah naik kuda perang. Naik kereta ni kalau syariatnya tak sampai lah, hakikatnya Allah bagi sampai. Naik motor lah, brand dia apa? BMW, best man win. Tu ayat dia. Tapi tak bermakna bawa motor tu rasa mulia, tak. Tapi ujiannya, dia akan membuatkan kita rasa mulia. Kerana apa? Bergaya, steady. Kat highway tu gagah dia, zas macam gitu. Gagah jemaah sekalian. Kenapa Nabi tak fitnahnya, fitnah umat ni harta? Memang akhir zaman akan harta dia keluar. Cuba tengok dulu dengan sekarang, cantik mana design sekarang? Revolution. Pergilah tengok kereta-kereta revolution. Kereta Volvo-nya, kereta Mercedes-nya, BMW-nya, atau Ferrari-nya. Kalau dulu petak macam gitu je, buka begitu. Sekarang bentuk semua aerodinamik, smooth, canggih lagi, main cah handphone sekarang. Orang pun terkesima dengan zahratud dunia sehingga lupa pemiliknya siapa. Sehingga Nabi kata, maka kita berkejar-kejarlah untuk akan mendapatkan keadaannya itu. Sehingga kan kalau zaman dulu pun kebanyakannya tumpas dengan harta, apatah lagi akhir zaman ini. Segala-galanya diindahkan, dimewahkan, dicantikkan, malah kau beramal dapat apa?
Berubah dah hidup. Macam tak berubah, nampak macam gitu juga. Dia akan kaitkan amalan dengan ganjaran kebendaan. Kau nak beramal tak? Nak rezeki murah tak? Mari kita duha. Duha tu bukan sebab nak sedekah ruas-ruas ni. Sebagai orang yang bertaubat, Nabi kata. Dia fikir apa? Supaya rezeki ada. Sedekah nanti bertambah tak duit kat akaun? Dia semua all about money. Hati-hati. Ini halus semua sekalian. Ya Rab. All about money. Dan hari ini pun pergelutan yang berlaku pun all about money. Jadi kesimpulan jemaahnya muliakan Allah Ta'ala, kita bahaskan apa? 3 perkara tadi. Bila nak kontra ataupun nak versus dengan kebenaran. Nak selesaikan 3 keadaan ini, kita akan perhalusi tentang kebenaran. Dinul haqq. Dinul haqq. Kebenaran. Watawasabil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan surah Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah SWT memutuskan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan, membawa din, huda wa dinil haq, agama kebenaran. Dan kebenaran ini akan merungkai 3 perkara ini, insya-Allah. Pada sesi akan datang, jika Allah izinkan lagi kita bertemu, kita akan syarahkan. Cuma 3 perkara ini kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita ikut-ikut dengan perkara di perasaan, keadaan, kebenaran. Dan kita kena mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tunjukkan aku kebenaran, yakni bersandarkan apa yang telah engkau tuliskan dalam Quran, dan bagaimana kita nak menangani ketiga-tiga perkara ini tadi. Wallahu alam, setakat itu dulu jemaah yang muliakan Ta'ala perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ni. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, terkasar kurang bicara dan payan-payan. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada tengah hari yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati. Tawassaw bil haqq. Tawassaw. Wallahu a'lam bissawab.